Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 3 Januari 2025 bersama saya Nusila Talaha. Pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini akan melaksanakan penggunaan kamera badan dalam kalangan anggota penguatkuasa secara berperingkat. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, daripada 24 PBT yang ada, hanya 8 masih belum memulakan pemakaian kamera badan tersebut. Antaranya Majlis Perbandaran Kota Samarahan, Majlis Daerah Seri Aman, Majlis Daerah Kapit dan Majlis Daerah Limbang yang masih dalam peringkat meneliti beberapa jenis kamera badan yang bersesuaian. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yakin inisiatif ini adalah bagi memastikan operasi yang dijalankan dengan selamat, telus dan beretika dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. At least in Sarawak, all the councils have one standard that the enforcement officer had a body cam to protect the public, to protect themselves. Beliau berkata demikian pada sesi pelancaran penggunaan kamera badan anggota penguatkuasa Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Padungan Kuching. Anggota penguatkuasa MBKS kini mula menggunakan kamera badan dalam setiap operasi penguatkuasaan. Sebanyak 10 unit kamera badan disediakan kepada anggota penguatkuasa MBKS. Rumah Seri Kenangan Kuching mencatat sejarah apabila pasangan warga emas pertama di institusi tersebut melangsungkan perkahwinan. Perkahwinan ini menjadi simbolik sokongan terhadap hak warga emas menjalani kehidupan bahagia dan bermakna tanpa mengira usia. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pasangan ini yang masing-masing pernah kehilangan pasangan hidup mereka sebelumnya memutuskan untuk melangsungkan perkahwinan setelah menjalin hubungan yang akrab dan saling memahami. Proses perkahwinan mereka turut difasilitasi oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan komuniti gereja. Pihaknya percaya di Rumah Seri Kenangan, usia bukan halangan untuk mencari kebahagiaan. Warga emas juga memerlukan teman untuk menghindari kesunyian dan kemurungan. Perkahwinan ini membuktikan pentingnya hubungan yang memberikan sokongan emosional dan spiritual. Datuk Seri Fatimah berkata demikian kepada media di JPN Sarawak. Ujarnya pasangan ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh institusi termasuk ketiadaan penyakit mental atau penyakit berjangkit dan tidak mempunyai waris yang dapat menjaga mereka. Ketua Masyarakat dan Ketua Kampung KMKK digalakkan memperkenalkan saluran komunikasi rasmi bagi memastikan maklumat tepat disampaikan terus kepada penduduk kampung. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat, Datuk Muhammad Razis Hitam, KMKK memainkan peranan penting dalam memastikan orang ramai tidak terpengaruh dengan penyebaran berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan, ketegangan dan ketakutan. Justru itu, katanya dengan menggunakan kumpulan WhatsApp, laman Facebook rasmi kampung dan papan kenyataan kampung, KMKK dapat dengan lebih mudah menyebarkan maklumat tepat dan boleh dipercayai kepada semua penduduk kampung. Dengan peranan mereka sebagai orang tengah untuk maklumat tepat kepada penduduk di setiap kampung, maka satu-satu berita palsu itu boleh ditangani tanpa konflik. Beliau berkata demikian semasa sambutan Tahun Baharu 2025 yang diadakan di Debak. Seorang kru kapal dipercayai hilang setelah terjatuh ke laut di perairan Muara Rejang, Tanjung Manis akibat dihempas ombak. Menurut Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komandan Maritim Gilbert Tingkat Numpang, kejadian berlaku sekitar 10.30 pagi Rabu mengakibatkan mangsa dikenali sebagai Mustafa Abdullah atau Moses Miling hilang setelah gagal diselamatkan. Insiden berlaku apabila sebuah pondok di atas tongkang Linau 27 terjatuh ke laut akibat dihempas ombak setinggi 3.5 meter. Pergerakan mereka melalui Muara Rejang tu, mereka digelanda oleh cuaca buruk menyebabkan ombak besar itu yang dianggarkan dilaporkan dalam 35 meter itu telah menerjah kru-kru yang berada di atas tongkang. Jadi semasa kejadian tu
seperti yang dilaporkan berlaku dalam pukul 10.30 pagi pada 1 Januari itu menyebabkan mangsa telah terjatuh ke laut. Ketika kejadian, seorang lagi kru turut terjatuh dan berpaut pada pokok yang terapung sebelum diselamatkan bot tunda Danum 126. Katanya, operasi pencarian meliputi kawasan seluas 18.84 batu nautika persegi dibahagikan kepada 4 sektor dengan penglibatan PDRM, JBPM, Tanjung Manis, Sarawak Coast Guard dan APM. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media di Jetty Terminal Awam, Tanjung Manis. Di Kuching, pemandu sebuah kenderaan SUV telah hilang kawalan dan berempuh 6 buah kenderaan di tempat letak kereta di depan sebuah bank di Batu 3 Jalan Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Adrus. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah, kejadian tersebut berlaku pada pukul 11.30 pagi semalam. SCP Muhammad Farhan menerusi satu kenyataan media memberitahu kemalangan tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan. Pihak polis turut memaklumkan untuk semua pemilik kenderaan terlibat dalam kemalangan tersebut ke Balai Polis berdekatan bagi melengkapkan siasatan. Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sarawak telah menerima aduan berkenaan maklumat kurang jelas terhadap produk makanan yang dijual di sebuah kedai serbaneka. Yang di-Petua MTPN Sarawak, Winston Ong berkata, aduan diterima apabila ibu bapa mengenai pembelian makanan ringan oleh kanak-kanak anak-anak mereka di sebuah kedai serbaneka di Kuching. Beliau menerusi satu kenyataan media memberitahu tinjauan dibuat mendapati bahawa kedai tersebut memang menjual makanan ringan dengan bungkusan menarik perhatian kanak-kanak. Namun maklumat pada bungkusan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan, khususnya dari segi maklumat dalam bahasa kebangsaan maupun bahasa yang difahami pengguna tempatan serta pengesahan keselamatan produk. Sehubungan itu, MTPN menegaskan bahawa semua produk makanan import perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan pihak berkuasa Malaysia. Ini termasuk Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Skuad kriket wanita Sarawak terus mengekalkan momentum kemenangan apabila berjaya melayakkan diri ke perlawanan akhir kejohanan kriket wanita antara negeri T20. Persatuan Kriket Malaysia MCA dengan menewaskan STC Oval semalam. Perlawanan dimulakan dengan pasukan negeri di posisi memadang terlebih dahulu dengan aksi cemerlang barisan pembaling melengkapkan 10 wiket sekaligus meranapkan barisan pemukul Johor yang hanya mencatat 48 larian dalam 16.4 over. Aksi kecemerlangan Sarawak diteruskan dalam posisi memukul dengan berjaya mencapai sasaran mengumpul 52 larian untuk 3 wiket sekaligus menewaskan pasukan Johor. Menurut pengurus pasukan Haikal Hari, menentang pasukan pilihan seperti Johor bukan tugas mudah, tetapi pemain muda Sarawak menunjukkan kematangan, kawalan emosi dan kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan. Sarawak akan berdepan Selangor dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung hari ini di STC Oval. Persatuan Tempin Bowling Amatur Sarawak Abbas mempunyai sebab kukuh meraihkan penutupan 2024 dengan penuh kepuasan selepas pelbagai kejayaan dipahat sepanjang tahun tersebut. Menurut Naib Presiden Abbas Robert Lu Nam Min, prestasi dan pencapaian mereka di arena kebangsaan hingga antarabangsa bukti dedikasi dan semangat atlet, jurulatih serta pengurusan pasukan. Katanya tahun 2024, atlet Sarawak melakar kejayaan back-to-back semasa kejuaraan bowling terbuka antarabangsa Malaysia ke-42 dan kejuaraan bowling antarabangsa Kuala Lumpur. Pencapaian utama ialah merangkul kejuaraan keseluruhan di Sukan Malaysia ke-21 Sarawak buat kali kelima berturut-turut dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Beliau berkata demikian kepada media di Megaland Sarawak, Batu Kawah. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.